Assalamualaikum, hai guys. So hari ni aku nak share pengalaman aku macam mana, kenapa, bila dengan aku punya reason sport injury. Jom. So benda ni jadi dalam tahun lepas. Lama jugalah aku tahan sakit. Selepas 6 bulan aku pun decide untuk jumpa doktor. So masa check dengan doktor tu, dia cakap ini bukan berkaitan dengan tulang, ini berkaitan dengan soft tissue. Bila soft tissue, dia cakap kena buat MRI. After MRI result keluar, confirm aku diagnose dengan torn meniscus. Okay, meniscus ni adalah soft tissue. Dia cushion antara tulang peha dan tulang betis. So functional untuk absorb shock antara dua tulang. Biasanya kalau koyak, doktor akan suggest 3 lah. First, either biarkan. Kedua, repair ataupun jahit. Ketiga, buang terus. Dia depends kat korang punya condition koyak macam mana, umur, ada kriteria. Setiap orang lain solution dia. Tak semestinya bila koyak terus kena operate. Tak. Benda ni jadi dalam tahun lepas, bulan 7. Aku pergi ke Trans Nanning. Is a series of mistake lah aku dah buat. First mistake aku adalah aku dah lama tak exercise. Time tu kan PKP bulan 3. Change PKPP, terus shoot untuk buat Trans Nanning. Trans Nanning ni adalah trans mempunyai 7 puncak sejauh ke 22 km. Aku tu ambil around 10 ke 11 ke 12 hours lah. Dari bulan 3 sampai bulan 7 tu, makan tidur. Kau dah gian nak hiking, kau terus hiking. Gilap aku lah. Second mistake which is, kalau kau tengok dekat Trans Nanning, after 3 puncak 705 tu, ada steep turun ke Camp Ultra. Terus dapat pula 6 track belanja, orang cakap. Turun cantik je. Dengan masa dah fatigue, aku ambil jalan mudah. Setiap kali landing kaki aku tegak. All the impact absorb by lutut. Tulang peha, tulang betis, impact. Jalan tak lurus, dia zigzag. So akan ada turning. Every turning akan ada twisting. So bila impact twist tu yang menyebabkan meniscus koyak. Sepatutnya kalau kena macam tu, kena guna ankle dengan lutut korang, bengkokkan supaya absorb semua shock tu. Tak adalah makan lutut, orang cakap. Speed twisting tu bukan ACL yang putus. Kalau tak, itu lagi teruk, lagi lama recovery dia. Tapi bila jajaran orang-orang tanya aku kaki kenapa semua kan, aku cakap ACL je. Sebab bila aku cakap meniscus, saya tak tahu, bila aku cakap ACL, dia orang pun ACL. Yang ketiga je lah, listen to your body. Actually kalau badan nak cakap sakit lah tu. Tak ada macam aku cakap ni sakit lutut biasa kot. So bila aku kena tu, balik macam biasa, nanti rehat, okey lah tu. So 2 bulan aku rehat. Pada bulan aku pergi jogging, still sama. So aku cakap kena rehat lama lagi kot. So aku rehat 4 bulan, sama. Lutut aku still sakit. Dan kat situlah aku start ada kesedaran untuk check dengan doktor. So lepas aku didiagnose dengan torn meniscus, doktor pun bagi option kat aku lah whether nak without surgery atau dengan surgery. So without surgery, dia akan send aku pergi physiotherapy session. Okay, dalam physio tu dia akan fokus kat masa group yang boleh support dan reduce knee pain. So option kedua, dia cakap kalau nak aktif balik, kena go to surgery. Tapi kena hadap lah post surgery punya proses, rehab, physio semua tu. Lama 6 bulan baru boleh aktif balik. And guess what, aku tak expect pun dia punya post surgery tu macam apa yang aku dah hadap, sampai tak boleh jalan, tak boleh pijak. Aku tak tahu. Aku ingat macam biasa je. Macam okay, hari ni aku warded, esok aku bedah, okay, lusa aku boleh keluar sebab dia nak baiki apa dalam lutut tu, biasa-biasa dah. Before aku dapat GL dari syarikat insurans. So aku balik mandi, packing untuk 2 malam je, baju untuk 2 malam je. Datang naik motor. Aku naik motor R15 aku tu. Mindset aku sebab boleh keluar macam biasa. So bila aku warded, aku tanya lah, saya warded berapa lama kan? Dia cakap dalam 4-5 hari. Aku macam oh shit, 4-5 hari. Lepas tu dia cakap aku balik nanti kena pakai tongkat. Aku macam pakai tongkat? Aku naik motor kot. Aku rasa macam aku terus sekolah kat aku, bawa baju lebih. Lepas tu motor aku pula aku minta tolong kawan aku. Sebab aku ada kawan yang boleh bawa motor kelas. So dia lah yang ambil motor aku dan parking kat rumah aku. Malam nak surgery tu aku happy je, aku seronok je. Aku download anime 1 season, Haikyuu aku download. Sebab doktor cakap 4-5 hari kan. So aku tak nak buat apa, tengok anime je lah kan. Tu dah tak masuk ward, tak pernah warded masuk hospital. So ni first time. Maksudnya macam excited gila wah. Dan aku terasa nak google pengalaman orang yang pernah kena macam aku ni, meniscus tear, dia punya pengalaman macam mana. Aku google. Bila aku google, baca blog semua, tengok YouTube dia vlog, aku macam serius apa mental koyak tu. Macam mana aku dulu lepas kerja aku macam mana 6 minggu MC, aku tak boleh buat apa-apa, jalan tak boleh, petah lagi berlari, berjogging, kena rehab pula, fisioterapi semua, hadap nak belajar jalan macam mana. Malam tu aku koyak gila, aku dah tak boleh tidur. Aku fikir sebenda tu je, fikir nasib aku lepas ni macam mana. Tu wife aku, call wife aku, video call, cakap lah tak apa ni okey. Aku post kat story dan tu dapat kata-kata semangat dengan kawan-kawan semua. Aku macam okay, relief balik, aku positif balik. All is well.
Dan masa surgery tu, doktor tanyalah aku nak bius full body atau half body, dan aku decide untuk half body lah. Tapi still dia bagi aku ubat tidur. So, aku tersedar half surgery tu, dan aku dengar lah apa doktor cakap, doktor buat. Dan tak nampak pun dia pasang skrin depan mata, dan tak rasa pun dia buat apa sebab dah kena bius kan, tak rasa. So nama surgery ni arthroscopy surgery, biasa yang dilakukan dekat surgery yang dekat lutut lah. So dalam surgery ni dia akan buat 2 incision. Satu incision tu dia akan belah, dia akan masukkan kamera. Satu incision lagi dia akan masukkan tools. Incision tu tak adalah bersama dalam 1 cm macam tu lah. Dan dia buat inspection lah keadaan koyak aku, macam mana dia tengok ACL aku. Dia cakap lah ACL aku still kukuh semua. Lepas tu dia bila tengok dekat aku punya exact koyak meniscus tu, dia cakap tempat tu dekat bahagian tepi luar. Jadi saat dia buat satu lagi incision untuk easy access lah dekat tempat tu, senang aja. So incision tu around 2 ke 3 cm besar, dan itu dah luka paling sakit lah. So lepas surgery tu memang tak boleh gerak langsung lah. Yelah sebab bius kan. Tapi lepas bius pun aku tak boleh gerak sangat. Lepas bius effect tu hilang, sakit gila. Aku keep call nurse tu bagi aku ais, hilangkan sakit kaki aku. Aku tak boleh nak gerak-gerak. Kaki aku kena sakit. Kalau aku bengkok sikit, sakit gila. Dan esoknya baru first physio aku lah. Fisioterapis tu ajar aku macam mana nak pakai tongkat. Susah rupanya nak pakai tongkat. Esoknya aku respect gila orang yang pakai tongkat panjang hidup dia. Aku yang sihat ni pakai tongkat rasa penat gila. Dalam physio tu jugalah dia ajar aku macam mana nak strengthen aku punya muscle balik dan regain balik flexibility lutut aku. First 2 week aku tak boleh jalan langsung, tak boleh pijak langsung, dan lepas 2 minggu tu baru aku boleh pijak. And time tu aku start belajar nak jalan. Disebabkan 2 minggu aku tak pakai kaki aku sebelah, muscle dekat kaki sakit aku tu shrink tau. Dia macam orang tua yang kaki tak ada isi. Kaki aku sebelah sini kecil, sebelah sini besar. So bila doktor bagi green light untuk aku pijak, aku pun start pijak. Tapi aku tak stabil lah. Muscle coordination aku tu macam loh. So aku kena start biasakan balik macam mana aku nak jalan. Aku start dengan still pakai 2 tongkat, tapi aku jalan cuma 2 tongkat tu sebagai support. Dan aku slowly pakai 1 tongkat, dan boleh tak pakai tongkat langsung lah, cuma dalam sepah sikit lah. Memang sekali aku pergi fisio, aku ada progress. Sebab aku decide sebenarnya tak nak pergi hanya macam buang duit, satu session 200 tu nasib boleh claim. Tapi kau kena bayar dulu lah, duit kau nak tunggu tu lama. Dalam fisio tu dia buat ultrasound, dia untuk ni promote healing dengan kurangkan bengkak. Bengkak tu lama gila, dah 4-5 minggu pun tak surut-surut atau tak tahu lah. Dan ada buat exercise sikit lah. Exercise dia ikut tahap lah. Dan exercise dia makin lama makin challenging, dan it's a good lah sebab aku tahu aku ada progress. Sakit dia tu lebih kepada dekat luka instead of dekat meniscus yang kena repair tu. Sebab sebelum aku operate, aku tahu lah posisi mana yang aku akan rasa sakit, kat mana tempat yang bila meniscus tu koyak, space tulang paha bertemu dengan tulang betis. After operate, aku try buat posisi yang sama, tak sakit. Tapi yang sakit dia kat ni, kat luka tu. Luka sakit gila. Nak bengkokkan kaki, luka tu yang buat aku sakit. So minggu 5 aku dah start boleh jalan. Still tak normal. Aku just kena fokuskan untuk gain balik muscle strength aku. Sebab kadang-kadang kaki aku macam give up. Dia macam nak tegak tu dia terus sentap, nak bengkok tu dia terus bengkok, sebab dia tak kuat lagi. So up to date sekarang aku dah boleh jalan, cuma tak boleh jogging. Fully boleh bengkok sekarang, memang boleh bengkok, cuma tak boleh bengkok yang menekan macam pressure. Macam semayang pun berdiri boleh, rukuk boleh. When time tu sujud, aku kena duduk atas kursi. Dan aku tak boleh juga melutut. Kalau nak sujud kan lutut landing dulu, aku tak boleh. Lutut aku sakit gila. Aku pernah try, aku buat slow-slow, macam slow-slow aku lipat nak duduk macam nak mencangkung kan. Apa sakit dia tak tahan, sakit gila. Advice aku lah untuk orang yang sakit lutut ataupun tak pernah sakit tapi in future tiba korang sakit lutut, so korang kena buat benda ni. Portman panggil tu RICE, R-I-C-E. Okay, first korang kena rest, rehat. Ice, korang kena letak ice untuk elakkan inflame ataupun surutkan bengkak. 3 compression, pakai bandage ke yang getah dekat, beli kat Mr. DIY tu kan ada knee guard semua kan. Itulah elevation, time korang tidur tu korang tak bantal dan letak kaki korang, means kaki tu terangkat. Kalau lepas rehat 2-3 minggu tu tak boleh go juga sakit, dan aku nasihat korang pergi doktor terus. Jumpa doktor, terangkan korang punya sakit as detail as possible supaya doktor boleh determine apa masalah korang sebenarnya. Please titik beratkan sport safety lah. Warming up, cooling down, pakai alat yang betul, pakai kasut yang betul untuk jogging. Even terpaksa keluar duit sekalipun, badan kita nak pakai lama. And the most important is cari ilmu macam mana nak bersukan dengan yang betul. Kalau kita lenjan je, risk of injury tu ada. Okay, itu saja perkongsian daripada aku. Aku harap apa yang aku share ni dapat manfaat kat korang. Okay, dapat korang ambil iktibar supaya tak jadi macam aku. Okay, kalau korang kena macam aku, korang tahu apa nak buat. Macam tu. Okay, saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
ni bonus sikit pasal pricing. Okay, aku punya kos saya tu dalam 21,000. Before aku pergi hospital tu, aku dilema nak pergi government ke nak pergi swasta, sebab aku punya sakit ni aku tak tahu cover by insurans ke tak. Let's say bila aku sakit, insurans cakap tak cover sebab bukan kemalangan. Nanya aku nak bayar 21,000 nak cakap mana. Wife aku ada GL untuk kerajaan, aku ada takaful. Kalau aku decide pergi swasta terus. Sebab apa? Sebab kalau government nak tunggu queue untuk MRI sebulan lebih lah. Sebab sebelum ni aku pernah kena time aku main softball, tangan aku sakit, suspect aku ada tennis elbow. So dia arrange aku punya MRI sebulan setengah lepas tu. Aku dalam 2 minggu sakit aku dah hilang dah. Aku terus main softball macam biasa lah. While untuk private pula, aku pergi check tu, lepas kena buat MRI terus ada slot kosong. Immediately aku buat MRI, tapi 1,400. Tak, aku kena 1,400 tu kalau confirm sakit baru insurans cover. Kalau tak sakit, burn lah 1,400 aku tu. Naya. Dan bila aku ada insurans ni pergi swasta, aku tengok billing dia, aku macam tak apa, itu nasib baik ada insurans. Tapi kalau orang yang baik sendiri tak tahu nak cakap apa, memang rasa macam bila apa sangat ni, macam tu lah.